بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، واجعلنا من الشاكرين ومن الحامدين، واجعلنا من الذاكرين والخاشعين، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم أيها الجماعة؟ الحمد لله. جميل جميل ما شاء الله. يا الله، نحن نبدأ بتلاوة القرآن أولا. نتلو التلاوة. نحن في سورة آل عمران الآية 77. 77. boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. Kita ingat semula minggu lepas dulu. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Ayat ini bermula dengan bala. Kita belajar jawapan atau jenis format of yes dalam bahasa Arab itu na'am, ajal, bala kan? Jadi na'am, ajal kita memang sangat familiar. Yang bala ini, kenapa kita menggunakan bala ini? Jika ada kata nafi dalam persoalan itu, jawapannya akan bermula dengan bala. Aren't you a student? Macam soalan-soalan, bukankah kamu seorang pelajar contohnya? Seperti itu. Kalau dalam soalan itu ada kata nafi, bukan, tidak dan sebagainya, jadi jawapan itu akan bermula dengan bala. Kan kita bagi contoh apa itu? Ala ta'kulu ar-ruz, ala ta'kulu nasi ayam kan? Kita kalau nasi ayam macam mana kita cakap? Ala ta'kulu ar-ruz dajajah kan? Ala ta'kulu, tidak mau makan nasi ayam. Jadi dia kata bala. Sebab dalam soalan itu ada la itu, la. Contohnya, hal sallaita al-asr? نعم صليت. Nah, sudah solat ke? Jadi na'am sallaitu. Alam tusalli salat al-asr? Alam tusalli? Ya. بلى. Belum solat lagi. Jadi bala. Dan maksudnya dia sudah solat.
bala. Sebab dalam soalan itu ada lam ini. Jadi ayat ini bermula dengan bala. Kenapa ini Bu? Kita akan rujuk kepada ayat sebelum itu. Ayat bermula dengan wa min ahlil kitab ini 75. Sebab dalam 75 ini ada perkataan qalu laysa alaina. 75. Ayat 75 surat Ali Imran. Ini apa dia? Surat Ali Imran 75. Dia ada. Jadi yang 75 sudah jumpa. Dalam 75 ada perkataan laysa itu. Wa qalu laysa. Dalam sini. Ada qalu laysa alaina. Qalu laysa alaina fil ummiyyin sabil. Jadi laysa ini kata nafi. Bukan. Jadi rujuk atau jawapan kepada laysa ini ayat seterusnya bermula dengan bala itu. Jadi hari ini innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalil. Ishtara apa maksudnya ishtara? Ishtara ini syara, syariah, syariah. Membeli. Asalnya syariah. Syariah apa maksudnya? Membeli. Beli. Jual beli. Beli. Kalau yang beli. Kalau syira jual beli. Customer atau orang yang beli sesuatu apa? Ingat. Ada alif Orang ada yang lepas. beli sesuatu, customer. Kita akan buat ini ismul fa'il. Ismul fa'il macam mana kita buat? Kata pembuat itu orang yang ismul fa'il. Kalau kataba katib kan? Syariba syarib, orang yang minum sesuatu. Jami. Kalau khalaqa khaliq, Allah Subhanahu wa taala khaliq yang menciptakan. Jadi di sini macam mana kita akan buat? Syariah syari, tak boleh. Kan ismul fa'il ada bukan yang dengan a ini, tapi ada ismul fa'il kita buat dengan apa? Huruf mim. Kan salima muslim, amina mu'min. Jadi di sini juga syariah mushtari. Mushtari. Ini custom, orang yang beli sesuatu. Lagi satu menariknya, dalam bahasa Arab planet yang dipanggil Jupiter itu mushtari. Jupiter itu mushtari juga. Allah. Jadi ishtara di sini kadang-kadang beli, kadang-kadang maksudnya jual beli kan di sini jual beli atau jual beli, menjualkan sesuatu. Jadi orang tengok ini innal ladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yang, kalau direct translation apa maksudnya? Menjualkan, membeli pun boleh. Tapi yang orang yang menjualkan dengan samanan. Saman apa maksudnya? Sedikit. Tak, saman ini harga.
Oh, yang sama. qalil ini sedikit. Ha. Kan? Kita Ya, boleh ya. ingat qalil. Silap. Kalau lawan kepada qalil apa itu? Kefir. Kathir. Sorry. Kathir. Kathir. Qalil, kathir. Zaman. Zaman maksudnya harga, upah, amount, jumlah dan sebagainya. Jadi yang orang yang akan menjualkan ahdillah. Ahd apa maksudnya ahd? Janji. Janji. Janji atau perjanjian. Aiman ini maksudnya Aiman ini yamin, daripada yamin. Yamin. Yamin apa maksudnya? Yamin ada dua maksud. Yamin maksud yang pertamanya kanan. Kan? Dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul Yamin. yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Yamin maksud pertamanya kanan. Maksud kedua apa ini? Terus ini sumpah. Ya, sumpah. Yamin. Sumpah. Yamin dalam bahasa maksudnya halafa. Halafa. Halaf. Okey? Halaf. Halaf. Apa makna halaf? Ya, halafa. Apabila seorang kata, aku bersumpah tidak akan makan ini sekali lagi. Contoh dia yang ini halaf. Kan ada kafaratu halaf itu. Berapa itu? Berapa hari? Ingat, kalau anda seorang Akan madu tu. ada puasa ke? Puasa atau bagi makanan ke? Kalau ada seorang kata apa, saya memang tidak akan buat sekali lagi. Ya, contohnya saya akan kata, saya tidak sekali-kali tidak mau buat sekali lagi. Tapi kalau saya akan buat itu, saya memungkiri sumpah saya itu. Jadi bagaimanakah dalam agama Islam kita ini? Apa hukum fiqh, usulul fiqh? Apa hukum itu? Kalau saya Enggak sumpah. ya, ingat. Alhamdulillah tak ada orang yang Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah tak ada orang anggap apa Melanggar sumpah. melanggar sumpah itu. Jadi yang yamin jamak yamin itu aiman. Jamaahnya. Tambah banyak lah. Sumpah yang banyak. Jadi apa maksudnya dalam ayat ini janji atau yang sumpah itu? Apa maksudnya? Atau perjanjian itu? Perjanjian atau yang sumpah itu apa ini? Perjanjian ini lebih kepada sekali lagi ahlul kitab ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Perjanjian apa itu? Allah Subhanahu wa taala telah bagi perjanjian dalam kitab mereka, buku mereka, Injil atau Taurat ini berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi nabi terakhir, rasul terakhir ini. Jadi orang-orang ahlul kitab khususnya menjualkan. Jadi menjualkan di sini maksudnya apa? Mengubah. Satu maksud lagi yang ishtara ini maksudnya istibdal. Istibdal. Istibdal apa maksudnya? Kita boleh ingat ini daripada ibadah haji. Badal. Haji badal kan? Haji badal ini. Badal. Apa maksudnya haji badal? Bayar. Bayar jangan. Betul bayar, tapi maksudnya seorang tidak boleh Wakil. dia wakilkan seorang. Jadi yang dia yang akan badal ini wakilnya. Istibdal ini maksudnya ubah, okey? Mengubahkan sesuatu. Jadi ishtara menjual beli ini maksudnya mengubahkan atau maksudnya mengutamakan.
saya nak tahu macam mana terjemahan di sini. Terjemahan 77 Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan mencabuli sumpah-sumpah mereka dengan harga, yakni keuntungan duniawi yang sedikit. Okey. Okey. Sini. Ini sebab Quran aku cerita lain. Ya. 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak mendapat bahagian. Mereka ikut yang cetakan ini, mereka ikut dengan satu kata kerja saya. Yang ini mereka bawa dua maksud. Ada cetak lain, cetakan mungkin yang itu. Ini ya. Lebih kurang sama, tapi tambah mereka itu tidak dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperolehi bahagian di akhirat. Oh, itu yang bahagian yang seterusnya itu. Tengok kenapa ini berlaku. Yang di sini dia tadi memperjualbelikan. Jadi mereka yang terjemahan ini, mereka ikut yashtaruna ini sahaja. Jadi mereka ambil bi'ahdillah dengan iman sekali. Sebab yang waw atf ini. Wow Ya, atau jadi sesungguhnya orang-orang memperjual beli yang janji dan sumpah itu dengan harga yang sedikit ini. Okey, ini terjemahan pertama yang boleh, memang boleh. Terjemahan yang kedua, maksud ishtara ini kita kata apa? Yang satu maksudnya jual beli, satu maksud lagi mengubahkan atau mengutamakan. Ini dalam bahasa Arab ini. Jadi kalau ada dua maksud di sini, yang maksud pertamanya boleh kita boleh menggunakan maksud pertama itu di sini, maksud kedua ada di sini. Kerana itulah mereka buat yang mengubahkan atau mengutamakan bi'ahdillah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala, dan mencabuli kan atau mereka melanggar yang sumpah mereka. Ini yang sebabnya mereka buat tambahan terjemahan di sana. Saya tidak tahu yang ini sama juga. Sama. Oh, sama juga. Tengok di sini menolak janji Allah, mencabuli sumpah mereka. Ini ada sebab nuzul. Ada salah satu asbab nuzul di sini. Ada salah seorang sahabi kita, A'shab radhiyallahu anhu. Dia apabila datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam disebabkan ada kita panggil konflik dengan salah seorang Yahudi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat ini, kata apa? Alaka bayyinah? Yani adakah kamu punya sesuatu evidence, bayyin sesuatu. Jadi dia kata qultu la, dalam riwayat qultu la. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi ini, hal anta tahlifu, kamu akan yang ini akan bersumpahkah yang tidak mau? Sebab kalau kamu seorang betul-betul mengikut kitab Taurat ini, dalam kitab Taurat hukum-hukum perjanjian atau sumpah itu kamu akan takut. Jadi tapi masa itu dia memang tidak ikut ya. Jadi dia kerana itulah yang ada asbab nuzul di sini. Orang yang memperjualkan atau mengubahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mencabuli yang sumpah mereka itu. Dengan apa? Dengan sedikit harga ini atau keuntungan duniawi. Jadi ini sekali lagi kita, walaupun ayat ini berkenaan dengan ahlul kitab, tapi kita orang Islam juga, kita juga seorang Muslim mukmin beriman,
kalau dia juga akan astagfirullah mengubahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga yang sumpah mereka ini untuk apa? Keuntungan duniawi yang sedikit ini. Jawab kita kata 100,000 ringgit untuk 2 kereta, 3 rumah. Semuanya ini sebenarnya kita panggil lahu wa la'ib, sedikit harga ini. Itu tidak boleh dibandingkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang orang yang akan menukarkan atau mengubahkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, sebab kita boleh ingat Ahlul Kitab ini Taurat atau Injil mereka tulis sendiri dan mereka tukar semua ayat-ayat itu. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan. Sama. Jamil. Untuk kelas ini, jom kita fokus sedikit tata bahasa untuk bahagian ini. Inna apa maksudnya? Sesungguhnya. Inna ini namanya taukid, kan? Taukid. Taukid apa maksudnya? Penegasan. Tegas. Jamil. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi, ini harfu jar. Sebab itu ini akan jadi i. Masih ada lagi i. Masih ada lagi i. Sebab ini jar. Kalau ini jar, ini akan menjadi majrur, kan? Bi'ahdillahi. Aimanihim. Aimanihim. Ini juga akan jadi i. Kenapa ini zamanan qalilan? Dimana ini zamanan qalil, kita boleh ingat maf'ul atau maf'ul bihi, kan? Maf'ul atau maf'ul bihi kebiasaannya akan menjadi mansub atau an, kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Ingat, fi'il kata kerja, fa'il orang yang buat itu, dan maf'ul objek apa yang dibuat di sana. Jadi objek yang maf'ul ini biasanya akan menjadi, sebenarnya objek atau maf'ul ini sama ini, kan? Harga. Jadi qalil ini apa ini? Sedikit. Itu dia Ini sifat. Sifat atau hal keadaan kepada harga ini. Jadi kalau yang maf'ul ini, harga ini, samanan, sifat pun akan menjadi qalilan. Jangan lupa, sifat akan ikut dengan mausuf ini. Sifat mausuf. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maksudnya keuntungan duniawi yang sedikit itu. Dalam agama Islam kita, akidah kita, ini dipanggil apa? Ini mungkin boleh bab ikhlas, itu ikhlas atau riya, menunjuk diri, kan? Jadi kalau seorang imam, ustaz, bukan imam ustaz saja, orang biasa pun sama. Kalau seorang muslim, mukmin, dia akan buat ini, maksudnya dia tiada ikhlas. Dalam amalan yang tiada ikhlas, Rasulullah SAW kata apa? Baginda SAW, amalan itu terbatal. Jadi amalan itu tidak. Tapi ayat Allah Subhanahu wa taala kan dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man, janganlah membatalkan sedekah atau amalan-amalan yang baik itu dengan cara yang riya, riya, menunjuk diri. Astagfirullah ya Rabb. Jadi seorang yang akan mengamalkan sifat ini,
Jadi sifatnya tiada ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan terima dia. Lagi satu sebenarnya bukan sifat ikhlas ini, sebab dia nak memperjuangkan atau nak mengubahkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Ini sangat very dangerous sebenarnya keimanan orang ini. Sebab dia nak tukarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam akidah kita sebenarnya ini bab dalam fasik atau fajir. Kadang-kadang dipanggil orang ini dipanggil fajir, fajara, orang yang nak ubahkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Jom kita malam ini. Okay. Kita sedikit kita bahas ini. Ya Allah, muzakkar muannas. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat khas dalam bahasa mereka, kan? Tata bahasa mereka. Jadi ada beberapa bahasa seperti Greek, Yunani itu, bahasa-bahasa Sami. Sami apa ini? Kan? Sebenarnya dalam setiap bahasa mempunyai keluarga. Bahasa Melayu keluarga apa ini? Bahasa Melayu. Ingat. Atropon apa ini? Saya lupa. Atroposi. Bahasa Melayu punya. Bahasa Melayu mempunyai keluarga juga. Ingat. Setiap bahasa mempunyai keluarga bahasa itu. Contohnya bahasa Turki, keluarga Artak itu. Jepun, iya, Jepun, Korea, Mongol, Turki, mereka dalam satu keluarga. Sentence structure itu. Kalau bahasa Melayu, Indonesia, di Australia juga ada beberapa bahasa, dan Philippines dan sebagainya, mereka dalam itu bahasa satu. Ya, kalau bahasa Sami ini Sami juga ahli kitab juga. Sami ini Semitic. Semitic language ini Sami, bahasa Sami ini untuk bahasa Arab, Ibrani, Aramaik, dan ada beberapa bahasa lagi di Afrika, Habasya dan sebagainya. Okay? Jadi bahasa-bahasa ini yang Sami ini, okay, mereka lebih kepada harakah itu apa, tanda-tanda itu. Dengan satu tanda macam akaltu, akalta, akalti, akalat, akalna, dengan satu huruf atau satu baris tanda itu maksud ayat ini akan diubah. Jadi Semitic languages ini lebih kepada tanda atau poin-poin itu. Ini lebih kepada yang ini. Jadi Semitic languages ini, okay, yang bahasa Sami ini, tadi kita apa? Ibrani, Suryani, Aramaik. Salah satu riwayatnya wallahu a'lam, Isa alaihissalam bahasa dia Aramaik itu, Aramaik. Wallahu a'lam. Jadi yang bahasa-bahasa ini, okay, bahasa Sami ini, Semitic languages ini, memang mereka lahjah itu, lughah itu sangat very similar. Bahasa Ibrani orang-orang Yahudi yang bercakap ini, kita kata salam, mereka kata salam. Jadi sama juga. Yang sangat, sebab lahjah atau lughah lebih kurang sama mereka. Dialek itu ya. Jamil. Jadi Semitic languages ini, yang Sami ini
mereka ada muzakkar dan muannas ini. Muzakkar muannas ini sebenarnya muzakkar muannas ini hakiki dan majazi. Hakiki apa maksudnya? Hakikat. Ya. Yang betul, yang benar. Okey. Yang betul. Majazi apa maksudnya? Metaphorical. Perumpamaan. Okey, bandingkan. Yang bukan benar, tidak benar. Okey, majazi. Jadi muzakkar atau muannas hakiki. Contoh muzakkar hakiki apa itu? Contoh Isa, Musa, Hamzah. Muzakkar hakiki dia seorang lelaki, betul. Muannas hakiki contohnya Maryam, Aisyah, Khadijah. Hakiki, betul dia. Tapi majazi ini yang format, bentuk perkataan ini. Okey. Jadi ini wallahu a'lam. Masa ribuan tahun lalu ini, wallahu a'lam, mereka cuba nak fahamkan makhluk penciptaan di alam semesta ini. Setiap kali mereka berfikir sesuatu, jadi mereka menganggap benda itu dengan sesuatu yang agung, besar atau lemah dan sebagainya. Contohnya, menariknya, orang-orang berbahasa Sami ini dulu agama mereka atau akidah mereka, planet, bintang-bintang, matahari, semuanya ini mereka anggap apa? Bukan Tuhan. Itu yang Buddhism atau Hinduism, lebih kepada ke Asia di sini. Mereka menganggap yang semua jenis makhluk-makhluk ini sebagai anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini masalah mereka. Jadi kata mereka, sebab mereka dapatkan sesuatu makanan minuman daripada seorang ibu contohnya. Jadi matahari yang membawa kepanasan ke semua. Jadi mereka berfikir ini, dengan bintang-bintang ini saya boleh jalan contoh. Dengan dunia ini saya hidup di sini. Jadi sesuatu yang akan membawa kehidupan kerana jadi seolah-olahnya dia perempuan. Jadi dalam bahasa dan anak perempuan itu. Jadi dalam bahasa Arab semua nama-nama seperti Asy-Syams, dunia, Al-Ard dan sebagainya, mereka dalam bahagian dalam bab muannas ini. Tapi ejaan mereka sebenarnya Syams yang ini kan. Syams. Ini ejaan ini sebenarnya muzakkar. Tapi dikira sebagai muannas di sini. Ini wallahu alam, salah satu penjelasan sahaja. Wallahu alam. Kan kita kadang-kadang dan semua bahasa ini kebanyakan yang memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang para anbiya yang mengajarkan kita. Ada sesetengah manusia ini sendiri, contohnya dia dengar bunyi haiwan binatang yang ini, lepas tu dia kata ini cicak, dia kata cicak contohnya. Ya, ini yang berlaku kan. Jadi yang dalam setiap bahasa juga kita ada yang haiwan binatang, haiwan insect yang small ini, yang kecil itu. Kalau itu ada jer ini, dalam bahasa Turki nama dia memang jer ini. Ya, yang berbunyi. Jadi muzakkar muannas lebih kepada yang kefahaman atau anggapan mereka. Wallahu a'lam. Jadi muzakkar ini sebenarnya sangat mudah, very simple. Muzakkar tiada tambahan. Okay. Muzakkar biasa. Apa itu? Masjid. Yallah, masjid. Perkataan ini muzakkar, tiada apa-apa tambah. Memang ada dalam
dalam setiap perkara memang ada pengecualian. Di sini juga contohnya Hamzah. Nama Hamzah ejaannya dengan marbuta ini, tapi dia lelaki memang. Jadi ejaannya dia memang ini. Ada contohnya nama perempuan Su'ad. Kalau ada Su'ad, kan Su'ad ini dia ejaannya macam ini, tapi muannas ini. Jom kita pergi ke, kita akan fokus muannas ini. Muannas ini, bagaimanakah kita boleh tahu, kita boleh ingat perkataan itu muannas? Yang paling pertamanya, yang paling mudahnya ini. Ini dipanggil apa? Ta marbutah. Jom kita belajar yang ini. Dalam kelas tajwid sebenarnya antum belajar kan? Ta ini. Ini ta ini dipanggil ta al-marbutah. Macam mana kita tulis? Yalla. Ini ta al-marbutah. Al-marbutah. Apa maksudnya al-marbutah? Al-marbutah ini daripada rabt. Okey, jom kita belajar semua ini. Rabt. Rabt apa maksudnya? Rabt maksudnya connection, connected. Rabt. Okey, atau tutup maksudnya. Jadi yang ta ini ejaan yang macam ini kan? Jadi dia mula, lepas tu tutup. Kenapa? Sebab ada satu ta lagi. Ta ini dipanggil ta maftuha. Okey, jom. Ta al-maftuha. Maftuha maksudnya terbuka. Ta terbuka. Ini ta tertutup. Ini tutup. Ini buka. Boleh ah? Ini ta al-marbuta atau connect. Ustaz, maftuhah dengan taknis sama? Taknis maksudnya apabila kita nak membuatkan sesuatu itu dipanggil atau nak mengajar sesuatu. Adakah ini perempuan itu dipanggil taknis. Yani amalan perbuatan itu yang dipanggil taknis. Saya nak pada ini ya, ini ataupun sebab kita ada 3 jenis kan. Jadi al-marbutah dengan al-maftuhah. Ring ke fa tu? Ring ke fa? Marbutah maftuhah. Ring. Fa. Maftuhah. Fatah. Boleh. Maftuha. Maftuhah. Oh. Fatah. Fatihah. Jom kita mulakan di sini. Ta. Okey, ini pertamanya. Yang kedua ini. Ini dipanggil apa ini? Ini. Alif Hamzah. Alif Hamzah. betul alif hamzah tapi ini apa ini? Ini dipanggil alif al atau mamdudah. Al-mamdudah. Al-mamdudah. Apa maksudnya al-mamdudah? Al-mamdudah ini daripada mad. Oh, mad.
Mad apa maksudnya? Mati kan. Jangan. Itu sukun. Itu sukun. Mad apa maksudnya? Panjang. Panjang. Ada Ada panjang. 2 mad, 4 mad, Ya. 6 mad maksudnya panjang. Sebenarnya mad ini, mad dalam bahasa maksudnya memang panjang. Kalau saya akan kata tamdid maksudnya panjangkan, lanjutkan. Kalau nak kita macam extending time itu tamdid, mad. Jadi ini dipanggil alif al-mamdudah, alif panjang ini. Panjang. Kita ada satu lagi ini kan, minggu lepas ada seorang tanya ini panggil apa ini? Ya. Dia bukan ya kan? Alif masuk. Ini alif al macam mana tulisannya ini? Yallah. Al Maksurah. Maksurah. Betul. Al maksurah. Maksurah apa maksudnya? Maksurah. Kalau sesuatu yang tinggi, apa itu tinggi? Allah. Kabir. A'la itu kabir itu besar. Tinggi. Tawil. Tawil. Lawan kepada tawil Rendah. Sorry. saghir. Saghir itu kecil. Tapi kita nak Kecil. rendah, short. Tawil. Tawil mana qasir. Ini qasir. Qasir, jadi qasir apa maksudnya? Rendah. Katik yang kita orang Melayu ada katik. Tak, sa qasir. Qasir. Rendah. Kerdil ramah. Kerdil untuk kalau kita nak describe seorang. So maksurah tadi tu apa tinggi? Hmm? Maksurah tadi maksudnya tinggi. Jangan panjang atau tinggi boleh. Itu Tapi dia lebih pada yang bangkai. yang bawah tu. maksurah. Maksurah ini rendah, short. Opposite of al-maqdudah. Ya, macam hampir opposite ya. Rendah, yang rendah. Bacaan rendah. Kalau pendek lah, short. Pendek. Merendah orang. Saya rasa pendek. Bunyi pendek. Pendek lebih tepatnya. Singkat dia. Singkat. Ini. Ustaz apa itu? Ya ini. Ya, yang tak dia buta tu. Yang dia buta tak ada Tak ada titik. titik. Oh, okey. Okey. Ya, pendek lebih tepatnya, betul, benar. Kecil, pendek. Dia seorang Pendek. Dia seorang tinggi. Qasir. Maksurah. Jadi kita ada 3 cara yang boleh tahu perkataan itu, kalimah itu. Kalau kalimah itu, perkataan itu berakhir dengan ta al-marmutah atau alif al-mamdudah atau alif al-maqsurah, perkataan itu akan dipanggil muannas. Kalau ada Okey. ciri-ciri itu. Ya. Ini pun panggil alif ke? Ya, ini juga alif. Alif al-maqsurah, alif al-mamdudah, ini ta al-mamdudah. Baca betul tapi betul tak. Alif ta. Harus tepuk.
Ini kalau keluarga tu Allah faham lagi. Ini keluarga, ini sudah keluarga tapi ada masalah ini. Tak, kan ini kan keluarga tu. Bukan keluarga. Ini keluarga bahasa dia, maksudnya bahasa Arab, bahasa Ibrani. Oh, itu Faham? keluarga. Keluarga bahasa, bukan bahasa, ini bukan keluarganya. Ini bukan. Kan? Online ni. Iya, simpan lagi. Yang masuk simpan lain. Simpan lagi. Bahasa. Besok kan macam minum. Habis dah. Buat tutup muka masih buka. Okey, jom kita bagi contoh. Beberapa contoh di sini. Kalau seorang fakir, macam mana? Fakir. Fakir, miskin. Fakir. Fakirun. Atau kaya? Kaya. Ghani. Ghani. Ini seorang muzakkar ghani. Ghani. Ahmad ghaniyun contohnya. Huwa ghaniyun, kaya. Kalau seorang perempuan yang kaya, Waliyah. ghaniyah. Aisyah ghaniyah. Hiya ghaniyah. Jom ini sangat mudah, kita boleh ingat. Tepi di tepi sebelah apa pintu atau gerbang ke Yaman di Kaabah ada batu yang dipanggil apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Aha. Tengok hajar ini, hajar. Hajar. Kan? Hajar apa maksudnya? Batu, betul. Dan hajar ini, perkataan ini atau kalimat ini muzakkar. Jadi yang hajar ini akan menjadi aswad. Hajarul aswad. Aswad. Hitam. 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 Okey. Hitam ini. Sebab ini muzakkar juga. Jom, kita akan ke sini. Okey, hajarul aswad di sini. Ini kita nak bagi contoh dengan hitam juga, ya, warna hitam juga, tapi dengan yang ini. Yang Rasulullah SAW kan menggalakkan kita makan biji benih ini. Aha, tengok ini. Habbah itu dipanggil habbah. Habbatu. Leksi. Ya, yang biji atau benih yang atau seed dalam bahasa Arab habbah. Habbah. Jadi habbah ini ta marbuta. Sifat ini yang sifat kepada aswad ini yang sauda, sebenarnya hitam saud ini. Saud sahaja. Yang ini. Okey, tapi dengan muzakkar ini kita bawa yang al ini, ini. Okey, saud ini, saud. Jadi saud ini kita akan ambil saud ini. Aha, sebab ini muannas kan? Yes. Jadi sifat kan tadi kita belajar apa? Sifat akan ikut mausuf ini. Jadi sifat kepada habbah ini kita akan bawa sauda. Oh, okey, faham. Jom kita bagi contoh lagi. Contoh masjid ini, warna masjid apa ini? Warna masjid Putih. putih ke? Entah. Berapa putih dia? Ya Allah, berapa tahun kita ada masjid. Contoh masjid dengan warna apa? Hijau. Biru kan? Hijau. Ha? Hijau. Ya Allah, hijau. Azraq atau biru. Azraq. Kan? Azraq. Hijau. Tak untuk masjid Ibn Abbas ini. Masjidul Azraq contohnya. Masjid. Azraq. Masjidul Azraq.
Blue Mosque. Belum. Biru. Masjid negara tu. Masjid Negara kan? Atau di Shah Alam di sana. Jadi azraq, biru. Turki pun ada. Ya, yang yes. Sultan Ahmad, Sultan Masjid Ahmad. Ini hitam. Tak pernah sampai belum tengok. Ya, Kita nak buat insyaAllah, tour insyaAllah. tour pada Turki. Nah, insyaAllah kita akan. Jadi Ya. Masjidul Azraq. Dah berapa dia janji pada kita. Oh, okey okey. Masjidul Azraq ini biru kan? Sebab masjid muzakkar. Jadi yang warna sifat itu, yang warna ini akan jadi biru juga. Kalau kita ada hadiqah. Hadiqah apa maksudnya? Hadiqah. Tak pernah dengar tak ingat. Hadiqah. Kelas kan? Kelas. Taman. Taman kebun pun boleh. Taman. Hadiqah. Muannas. Jadi kita nak hadiqah warna biru, tahu dia kan? Biru. Hijau. Jadi hijau apa ini dalam bahasa Arab? Yang translate hijau dalam bahasa Arab khadr, khadr. Okey, khadr. Jadi hadiqah kita akan tambah yang ini. Kalau tambah tu okey. Khadra. Harra. Hadiqah khadra. Okey, faham. Okey. Kalau warna Taman atau green garden. Salah satu sebab ini tapi ini bukan sama-sama lagi. Salah satu sebab zat itu yang dinamakan dengan Khidr yang ini. Khidr alaihissalam siapa dia? Nabi Khidr. Ya. Nabi Khidr namanya ini Khidr. hijau. Oh, jauh ke? Kenapa? Sebab salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidr alaihissalam kan dia ada banyak karamah, mukjizat dan sebagainya. Jadi tempat yang seperti padang pasir atau rumput-rumput yang sudah kering contohnya, kalau dia akan lalu atau dia duduk akan menghijaukan tempat itu. Masya Allah. Ini kalau kita bayangkan sangat Allah. Jadi salah satu sifat dia menghijaukan. Wah, ini Allah Akbar. Macam agaknya dia kebun ke bunga-bunga ke Allah Akbar. Khabar. Ini salah satu footnote sahaja. Jom, ini kita akan habiskan kelas ini dengan cepat. Ya, ini contohnya kita boleh bagi muzakkar haqiqi seperti Musa, kan? Musa atau Isa, kan? Isa. Musa atau Isa, ejaannya dengan alif maksura ini, tapi dia muzakkar haqiqi lelaki, Musa atau Isa. Atau Rasulullah SAW, nama Rasulullah SAW yang salah satunya lagi Mustafa. Atau sifatkan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mustafa ini juga ejaannya macam ini. Di sini jom kita bagi contoh. Kalau seorang perempuan dia dahaga, thirsty, dia mau minum air contohnya, kita kata apa? Atshan. Ini atash. Atash ini maksudnya dahaga, thirsty. Tapi dia seorang perempuan, dia kata ana atshan. Kalau saya muzakkar ana atshan. Sebelum saya padam ini, sebab ini muzakkar haqiqi,
Saya nak padam ini, nak bagi contoh untuk fahamkan yang maksud ini. Saya nak padam ini tu, dan Mustafa, Musa, Isa, ini semuanya muzakkar hakiki. Yang lelaki tadi Ustaz Adshan. Ustaz tulis tak? Saya akan tulis. Okey, jom. Di sini ini Adshan. Kalau Perempuan. seorang muzakkar, Adshan. 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 Oh, tambah alif nun lah. Jom kita bagi satu contoh lagi untuk ini supaya kita boleh faham. Lelaki baru faham. Contoh yang kita dinding, apa dinding dalam bahasa Arab? Dinding. Dalam suratul Kahf kan, apabila Musa AS dengan Khidir AS mereka tiba di sebuah kampung. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran. Itu jidar. Masya Allah. Fawajada fiha jidaran. Mereka menjumpai apa? Jidar ini. Jidar. Contohnya satu jidar, dinding yang besar. Macam mana? Jidar besar, kabir. Sama minum muzakkar, kabir. Kabir. Jidar, kabir. Sekarang kita nak bawa satu contoh lagi untuk faham ini. Jom. Kan kita setiap selepas Rasulullah SAW dalam riwayatnya, selepas setiap solat kita akan baca ayat apa? Dalam surah Al-Baqarah kan? Kursi. Ayatul kursi ini. Jadi ayatul kursi, ataupun saya bagi contoh lain. Ini sebab nanti ada kursi dan Kita basic lagi Ustaz. okey, kita ada basic ini. Satu contohnya bas biasa, bas yang besar. Okey. Bas apa dalam bahasa Arab? Bas juga. Hafilah. Hafilah. Ya, Tapi betul. tahu benda Betul. Sekarang modern bahasa Arab mereka kata bas ini. Bas. Ini. Bas. Tapi ini dengan Hafilah tu. hafilah. 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 Sekarang yang bas ini sangat besar contohnya. Jadi tadi jidar kabir. Ini muannas kan? Kabirah. Contoh saya nak bagi contoh. Kalau ada banyak hafilah, bas ini, ada satu yang besar, ada satu yang paling besar, number one. Okay, kita akan nak aja ini, the biggest one. Jadi yang biggest one itu dia akan dipanggil yang ini, hafilah al-kubra. Oh, kubra. Kubra. Okay. Hafilatan. Hafilatun. Hafilatu. Hafilah tu. Kubratun. Ya. Kubra. Baris tak kubra. What? Sebab Sorry. sebab masuk. Kubra. Kenapa? Sebab ka ni muannas. Kubra. Ini terbesar, bukan besar sahaja, yang paling besar, number one. Kenapa sih? Sebab masuk tak apply. Hafilatu. Kalau hafilah besar biasa kita akan hafilah kabira di sini. Tamar buta biasa. Tapi kalau yang bas itu yang paling besar, yang terbesar, dia akan jadi kubra ini. Ayatul kubra. Kalau ayatul kubra. Dia hafilatun. Hafilah. Satu bas. Ya, satu.
Contohnya, hadhihi hafilah al-kubra di sini. Bas ini yang terbesar di sini. Boleh ya, insyaAllah. Jadi sebelum kita akhirkan hari ini, mengakhiri muannas boleh diketahui dengan ta marbuta, ta mamduda, ta maksura. Seperti ghani, ghaniyah. Hajarul aswad, habbatus sauda, habbatus sauda seperti itu. Sauda. Hadiqatu khadra atau masjid al-azraq. Atshan, dahaga. Tijar. Kabir. Boleh ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faham dia. Allah a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullahumma min jami'il dhunubi wal khataaya wa atubu ilayh. Wa sallallahu ala nabiyyina wa shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Minna wa minkum taqabbal. Jazakallah Ustaz.